Hai, hello. Apa kabar semua? Saya Cikgu Jenny dari SMK Matang Jaya, Kuching, Sarawak. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah teknik menjawab soalan SPM Sains Rumah Tangga, kertas 1, bahagian B. Jikalau video PDPC Cikgu ini bermanfaat dan berguna kepada kamu semua, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share video PDPC Cikgu sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Baiklah, di sini cikgu sudah menyediakan 7 tips menjawab. 1. Baca maklumat yang diberi dengan teliti. 2. Baca soalan dan kenal pasti kehendak soalan. 3. Cari kata tugas. Contohnya, terangkan, huraikan, lakarkan, labelkan, senaraikan dan nyatakan. Jadi kata-kata tugas ini tidak terhad kepada apa yang cikgu sediakan di sini. Ada banyak lagi kata tugas yang lain. Okey. Keempat, tentukan tajuk yang berkaitan dalam soalan. Tajuk yang cikgu maksudkan ini ialah tajuk Sains Rumah Tangga yang kita belajar dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kelima, lihat peruntukan markah. Biasanya satu faktor atau poin bersamaan dengan satu huraian, pelajar akan mendapat 2 markah. Keenam, kaitkan maklumat yang diberi dengan faktor-faktor yang anda telah dapat. Dan akhir sekali, ketujuh, bina jawapan. Okey, so tajuk teknik menjawab soalan yang cikgu akan bincangkan pada kali ini ialah daripada soalan konstruk S1, iaitu menilai. Okey. So, cikgu akan letakkan tips menjawab di sini untuk memudahkan pelajar mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Okey, jadi kita mulakan dengan 1, baca maklumat yang diberi dengan teliti. Okey, so, bahagian ini adalah maklumat. So, kita baca. Puan Ayuni sedang dalam proses penyembuhan setelah menjalani pembedahan pada minggu lepas. Raja 11 menunjukkan 2 pilihan menu yang dicadangkan kepada Puan Ayuni. Menu A, nasi putih, rendang ayam, kubis masak lemak, betik, jus buah-buahan. Menu B, bubur nasi, sup ayam, sup sayur campur, pisang dan jus. Okey, yang kedua, baca soalan dan kenal pasti kehendak soalan. Okey, so bahagian sini ialah soalan. Berdasarkan menu pada Raja 2, bandingkan pengambilan menu A dan menu B untuk Puan Ayu. Okey, jadi soalan ini meminta kita untuk bandingkan menu A dengan menu B. Yang ketiga, cari kata tugas. Okey, ini. Okey, kata tugas, bandingkan. Okey, kita sudah cari kata tugas, bandingkan. Kemudian seterusnya, okey, jadi bandingkan ni bermaksud kita kena bandingkan setiap menu yang ada di sini dengan menu B. Okey, kita bandingkan. Jadi kita kena nyatakan sama ada menu ini sesuai ataupun tidak sesuai. Okey, apabila kita membuat jawapan untuk bandingkan. Okey, seterusnya ialah 4, tentukan tajuk yang berkaitan dalam soalan. Okey. Alright, jadi tajuk yang cikgu yang dimaksudkan di sini ialah tajuk yang berkaitan dengan soalan di sini. Okey, dan tajuk itu adalah berkaitan dengan apa yang pelajar sudah belajar semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam buku teks pelajar. Okey, buku teks Sains Rumah Tangga. Okey, so tajuk yang ada kaitan itu adalah ini. Perancangan menu kumpulan tertentu iaitu untuk pesakit. Okey, jadi kita tengok menu-menu yang terlibat di sini. Yang pertama, perlu dapatkan nasihat doktor. Okey, jadi yang kedua itu sini ialah tentang menu ataupun jenis masakan. Sediakan makanan yang mudah dihadam. Kemudian pastikan makanan yang disediakan ringan dan berkhasiat. Seterusnya, elakkan makan makanan yang berempah. Kemudian, pelbagaikan kaedah memasak yang sehat seperti mengukus, merendedeh, merebus. Seterusnya, elakkan makanan yang dimasak dengan menggunakan kaedah menggoreng, memanggang,
membakar dan menggrill. Dan akhir sekali, elakkan makanan yang mengandungi karbohidrat dan lemak yang tinggi. Okey, jadi kita sudah tentukan tajuk yang berkaitan dengan soalan kita di sini. Yang kelima pula, lihat peruntukan markah. Okey, jadi kita lihat peruntukan markah 12 markah. Maksudnya, kita perlu mendapatkan 6 poin untuk menu A dan 6 poin untuk menu B. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana mendapatkan markah begitu. Okey, seterusnya kita kaitkan maklumat yang diberi. Yang keenam, kaitkan maklumat yang diberi dengan faktor-faktor ataupun poin-poin. Okey, kaitkan dengan maklumat yang diberi di sini dengan faktor ataupun poin-poin yang sudah kita dapat daripada tajuk ini ya. Okey, so okey. Jadi kita mulakan dengan nasi putih. Okey, nasi putih dengan bubur nasi lah. Okey, so nasi putih, okey, kita bandingkan dengan bubur nasi. Okey, so nasi putih lebih keras. Kita tengok di sini, dia katakan yang mudah dihadam. Jadi nasi putih susah dihadam berbanding dengan bubur. Bubur nasi tu lebih mudah untuk kita hadam, betul? Kan? Okey, seterusnya kita tengok yang kedua, kita bandingkan pula rendang ayam dengan sup ayam. So, rendang ayam ini kalau kita tengok di sini, dia katakan elakkan makanan yang berempah. So, satu rendang ayam ni berempah, jadi dia tidak sesuai lah. Kemudian berminyak. Okey, elakkan makanan yang berminyak, lemak tinggi. So, ini tidak sesuai. Sup ayam pula sesuai kerana dia tidak ada rempah, tidak berminyak dan ayam dia lembut. Okey, ayam dia lembut. Okey, seterusnya kita cuba bandingkan kubis masak lemak, sup sayur campuran. Okey, kubis masak lemak ni pun tidak sesuai kerana kalau kita tengok sini dia katakan tidak elakkan lemak yang tinggi. So, masak lemak ini memang mempunyai lemak yang tinggi lah. Okey, berbanding dengan sup sayur campur, ini sesuai lah. Kan? Okey, jadi kemudian apa lagi kita tengok sini? Betik. Okey, so betik dan pisang ini kita tidak dapat bandingkan. Kenapa? Kerana kedua-dua ini adalah buah-buahan dan memberi khasiat yang sama. Begitu juga jus buah-buahan dan jus oren, dua-dua memberi kita khasiat yang sama. Okey, so kita tidak bandingkan dua ini, kita hanya bandingkan tiga masakan dari menu A dan 3 masakan daripada menu B. Okey, jadi seterusnya ialah bena jawapan. Okey, yang ketujuh bena jawapan. Jadi, okey, ini adalah contoh yang cikgu sudah sediakan. Okey, jadi seperti video PDPC cikgu yang lalu, cikgu juga sudah nyatakan, cikgu memang sangat suka kalau pelajar cikgu membuat jadual untuk menjawab soalan kertas 1 bahagian B. Ini adalah untuk memudahkan pelajar untuk menyusun jawapan dengan teratur dan untuk mendapatkan markah penuh. Okey. Alright, jadi kita lihat yang pertama, menu A, nasi putih. Okey, bagaimana kita nak tulis? Kita harus nyatakan sama ada kurang sesuai ataupun sesuai. Jadi pertama sekali kita nyatakan, okey, nasi putih kurang sesuai kerana teksturnya yang lebih keras, okey, dan sukar untuk dihadamkan. Manakala menu B pula untuk bubur nasi, kita sebut sesuai kerana teksturnya yang lembut dan mudah untuk dihadamkan. Okey? Okey. Okey, seterusnya kita bandingkan rendang ayam dengan sup ayam. Okey? So, okey, sebelum tu nasi putih tadi bila kita sebut kurang sesuai akan mendapat satu markah. Okey, jadi untuk selepas itu penerangan kenapa kurang sesuai. Okey, jika kamu nyatakan lagi kenapa kurang sesuai, kamu akan mendapat satu markah. Okey, jadi kita perlu mendapat 2 markah untuk setiap untuk nasi putih. Kemudian 2 lagi markah untuk bubur nasi. Okey, jadi apabila kita sebut sesuai, kita akan mendapat 1 markah. Kemudian nyatakan kenapa sesuai,
Oke, teksturnya yang lembut dan mudah untuk dihadam, kita akan mendapat satu lagi markah. Oke, so ada 4 markah. Bandingkan nasi putih dengan nasi putih dengan bubur nasi akan mendapatkan masing-masing 2 markah untuk menu A, 2 markah untuk menu B. Oke, jadi kita teruskan dengan membandingkan rendang ayam dengan sup ayam. Oke, rendang ayam tidak sesuai. Jadi tidak sesuai itu nanti of course kita akan dapat 1 markah. Kenapa tidak sesuai? Kerana makanan ini berempah, berminyak, kaya dengan karbohidrat dan lemak. Oke, jadi kita bandingkan pula dengan sup ayam dalam pada menu B. Sup ayam sesuai. 1 markah lagi. Jadi kenapa sesuai? Oke, jadi kita bagi kita punya alasan di situ kerana kaya dengan protein dan mempunyai tekstur yang lembut. Oke. Oke, so 1 markah untuk tidak sesuai untuk rendang ayam dan kemudian alasannya 1 markah. Jadi sesuai untuk sup ayam, kemudian alasannya 1 lagi markah. Jadi kita akan dapat 4 lagi markah. Oke, 4 lagi markah untuk rendang ayam banding dengan sup ayam. Oke, seterusnya ialah kubis masak lemak bandingkan dengan sup sayur. Oke, kubis masak lemak adalah tidak sesuai. Oke, tidak sesuai kerana makanan ini tinggi dengan lemak. Oke, begitu cara kita untuk kembangkan jawapan kita. Oke, kubis masak lemak tidak sesuai kerana makanan ini tinggi dengan lemak. Kemudian sup sayur pula kita katakan sesuai kerana alasan kita kerana tekstur yang lembut dan mudah dihadam serta berkhasiat. Jadi markah dia, okay, kita akan dapat 1 markah untuk tidak sesuai. Okay, kemudian alasan dia 1 markah. Okay, untuk sup sayur apabila kita sebut sesuai 1 markah dan alasan kenapa tidak sesuai kita akan mendapat 1 markah. Jadi apabila kita campurkan kesemua markah ini kita akan mendapat 12 markah penuh. Okay. Okey, sekarang kita lihat pula soalan B. Okey. Alright, kita gunakan tips menjawab ni. Okey, jadi 1, baca maklumat yang diberi dengan teliti. Okey, kita sudah membaca maklumat pada awal tadi, soalan A. Tetapi kita boleh baca semula lagi apabila kita menjawab B dan C supaya kita lagi lebih mudah memahami apa yang soalan itu, apakah kehendak soalan. Okey. So, yang kedua, baca soalan dan kenal pasti kehendak soalan. Okay, so soalan dia di sini. B, berdasarkan jawapan di A, okay, menu yang sesuai untuk Puan Ayuni ialah of course B. Okay, cikgu saya letak sini B. Okay, tadi kita sudah menjawab menu B. Semua makanan sini, yang 3 makanan sini adalah sesuai. So kita letak je menu B, menangkan markah juga adalah 1. Okay, so this one direct question, soalan yang terus terang lah katakan, tidak perlu lagi kita untuk memikirkan banyak perkara, kita terus menjawab apa yang diminta. Contohnya, okay, yang C pula, nyatakan kaedah memasak yang digunakan untuk memasak menu di bawah. Okay, jadi di sini menu rendang ayam, bubur nasi, kemudian kaedah memasak. Jadi kita perlu nyatakan 2 kaedah memasak di sini. Okay, kita nampak 2 markah di sini. Jadi kita akan letak kaedah memasak untuk rendang ayam. Merendidih dan bubur nasi merebus. So ini adalah 2 markah. Okey. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi di lain masa. Bye.